Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. So, minggu ini kita akan sambung kita punya pelajaran dalam Mobile Robotics, iaitu kita menggunakan buku Probabilistic Robotics sebagai kita punya reference. Dan minggu ini kita akan sambung satu proses dinama Grid SLAM. Mari kita lihat. SLAM, apakah itu SLAM? SLAM adalah simultaneous, iaitu dibuat secara serentak, localization, iaitu mencari kedudukan robot, and mapping, membuat peta. Di mana kita membuat proses secara serentak, localization and mapping. So, apakah masalahnya? Kenapa ianya sukar? SLAM, ia sukar kerana untuk kita dapatkan kedudukan robot, kita perlu ada peta untuk dapatkan kedudukan robot. Pada masa yang sama, kita perlukan kedudukan robot yang tepat untuk membuat peta. So, kedua-duanya saling diperlukan dan kedua-duanya masalah yang perlu diselesaikan. Apa yang dilakukan oleh SLAM ialah kita menyelesaikan kedua-dua masalah ini secara serentak. Jom kita lihat. Apa beza SLAM dengan localization yang kita dah belajar? Particle filter, which is PI. Okey, dalam particle filter kita belajar, kita nak cari kedudukan position robot, iaitu X, Y dan theta. Di mana kalau kita ada peta dan ini robot kita sedang melihat arah sini dan ini adalah tengah dia. Ini adalah X dan Y dan ini adalah kedudukan theta, di mana robot itu melihat arah mana, dan Y dan X adalah position dia. So, keseluruhan ini adalah localization. SLAM pula, kita bukan hanya mencari X, Y dan theta, kita ada tambahan peta. So, peta ini boleh diwakili sebagai landmark. Contohnya kita melihat PWTC, kita boleh tahu kita berada di tengah KL. Kalau contohnya di dalam bangunan, kita nampak ada tulisan FKEE, pintu hadapan FKE, so kita tahu itu adalah pintu hadapan. Itu adalah sejenis landmark yang kita boleh gunakan. Kemudian kita boleh gunakan seperti yang kita dah belajar dalam chapter 5, iaitu minggu lepas, grid map, iaitu kita gunakan occupancy map. Dari bentuk peta tu kita boleh tentukan robot itu berada di mana. Okey, masalah dia kalau kita menggunakan particle filter macam kita guna dalam localization, untuk menyelesaikan SLAM, partikel yang kita gunakan terlalu banyak dan ia menyebabkan prosesnya terlalu berat. Okay, jom kita tengok macam mana researcher cuba selesaikan masalah. Okey, kita tahu kita boleh dapatkan kedudukan robot itu hanya menggunakan informasi daripada raw odometry. Raw odometry ini adalah daripada bacaan berapa pusingan tayar dan bacaan IMU. Tetapi pusingan tayar dan IMU dia ada error, dan error dia sentiasa membesar. Dan kita lihat errornya terlalu besar dan tidaklah sesuai digunakan untuk buat peta. Kita boleh lihat bangunan ni overlap. Dia tak jadi bentuk bangunan pun bila kita hanya menggunakan raw odometry. So, kita ingat kita belajar dulu, kita menggunakan sensor daripada internal sensor, raw odometry. Kita gunakan juga observation sensor, contohnya seperti LiDAR, untuk dapatkan bacaan yang lebih tepat. So, jadi kalau kita gunakan raw saja tak cukup. Okey. Okey, jadi jika kalau kita hanya menggunakan raw odometry, iaitu U saja, iaitu adalah raw odometry, kita tak dapat membuat peta yang elok. Kita punya map pun teruk, kedudukan robot kita pun teruk.
So dalam satu cara dipropose oleh researcher, kita nak dapatkan kedudukan robot daripada masa X sama dengan 1, iaitu daripada robot tu start di jalan dekat dalam bangunan tu sehinggalah dia jalan kepada masa X dia sama dengan T. T sama dengan T. Ni adalah T sama dengan 1. So bila dia sama T iaitu pada masa sekarang, so maksudnya X ni adalah position robot tu daripada masa T sama dengan 1 sehingga masa sekarang. So dia akan kumpul maklumat dari sudut X, Y dan theta. Kemudian kita nak ada peta. Okay, SLAM ni kita nak buat peta kan. So peta ni adalah ni yang bentuk sekeliling ni kan. So kita akan pakai grid map. So itu adalah peta kita. Untuk dapatkan kedua-dua ni kita perlu ada observation sensor, iaitu contoh kita punya LiDAR kamera, dan juga kita punya odometry punya sensor. Odometry sensor contohnya yang macam tadi, pusingan tayar dan bacaan IMU. Okey, so untuk buat proses ni kita boleh pecahkan menggunakan Murphy punya cara ni pada tahun 1999. Dia telah buktikan secara matematik kita boleh faktorkan kedua-dua proses ini secara berasnya. So maksudnya kita boleh buat localization and mapping. So dengan cara ni kita boleh buat cari kedudukan robot secara sendiri, dan masa yang sama kita boleh cari buat peta untuk robot tu. Okay, kita lihat lagi. Okay, so ini kita nak dapatkan SLAM dia. So peta dengan kedudukan robot. So untuk yang ni adalah proses localization dan ini adalah proses mapping. Dan cuba kita tengok balik kita dah belajar sebelum ni. Rupa-rupanya kita dah belajar yang ini adalah particle filter dalam chapter 4 kita belajar 2 minggu lepas. Dan ini adalah sebahagian dari occupancy mapping yang kita belajar dalam chapter 5 pada minggu lepas. So apa yang kita buat, apa yang kita dah belajar dalam chapter 4 dengan 5, kita gabung saja. So kita akan dapat satu proses dinamakan sebagai SLAM. Okey, untuk SLAM ni, ini graphical model dia. So kita mudah nak faham. So ini adalah kedudukan awal robot tu pada masa kosong. So kita tak perlu tahu sebab kita tahu robot tu kita letak kat mana. Sebab itu adalah kedudukan awal dia. Kemudian kita jalankan robot tu contohnya 1 meter. So kita gunakan sensor daripada pergerakan tayar dan IMU. Robot ni dah jalan jauh mana. Itu satu maklumat. Masa yang sama kita dapatkan bacaan LiDAR dia dan juga kita ada dia punya bacaan peta dia. So dengan ada kesemua bacaan ni kita boleh dapatkan kedudukan robot tersebut. So kita nampak dia ada dua proses di sini. Kita ada proses yang ni localization, mencari kedudukan robot, dan proses di sini iaitu proses membuat peta. So ini adalah proses localization dan proses peta. So isu dia sekarang kita nak bincangkan kalau kita ada banyak partikel. So partikel filter kan kita dah pakai kita gunakan partikel sehingga 30, kadang-kadang boleh jadi 300 kadang-kadang kita pakai mengikut keadaan. So kalau kita pakai banyak partikel, so macam mana kita nak buat kita punya SLAM ni? So menggunakan raw black equalization ni sebenarnya kita tak ada masalah. Kita boleh simpan setiap partikel ni, kita boleh simpan peta dia sendiri. So setiap partikel dia ada satu peta dia sendiri, dia simpan. So apa kelebihan dia kita boleh tengok selepas ni So kita ada contohnya, kita ada 30 partikel dan setiap partikel represent robot tu dah jalan daripada masa kosong hingga sekarang. Kedua, setiap partikel dia ada peta dia sendiri dan proses mapping with known poses. Maksudnya dia buat map daripada apa yang dia dah lihat ni, dia buat close loop dan sebagainya. Tetapi yang penting di sini kita nak simpan semua partikel ni sebab kita tak tahu yang mana yang betul.
Sampailah pada satu masa yang kita dapat tentukan mana satu partikel yang betul, mana satu partikel yang salah. Biasanya bila ada berlaku close loop lah, bila dia dah pusing balik ke tempat asal dia, kita boleh nampak partikel mana yang betul dia salah dan betul. Okay. So kelebihan dia. Contoh di sini. Saya ada 3 partikel, tiga-tiga partikel saya kekalkan dia. So partikel pertama di sini. Dia jalan, dia buat pusingan. Okey, dekat sini saya kata saya okey. Sampai saya bertemu balik di tempat asal, saya kata okey. Partikel ni okey, tapi di sini nampak kabur sikit lah peta dia kan. So okey, tapi kurang sikit. Partikel ketiga, dia jalan. Okey, dia patah balik sampai sini. Ni okey lagi. Tiba-tiba bila sampai kat ujung dekat sini nampak ada dua. Ada dua dinding macam ni kan. Ni satu. Ni lagi satu. So dia macam ada dua. Dia patutnya lekat sama kan. So nampaknya dia punya close loop dia tak ada. Close loop dia tak jadi. So partikel ni elok tak? Partikel ni tak elok. So markah dia rendah. So partikel ni kita nak bunuh lah dia, nak matikan dia. Lepas tu kita cuba yang ketiga pula. Kita cuba jalan dia. Oh cantik. Dia jalan okey. Dan bila dia sampai sini pun okey. So partikel ketiga dia okey dan nampak dia punya peta dia, image dia sharp. Pada pandangan saya lah, ini subjektif. So saya kata ini adalah partikel yang markah. So nampak di sini kita tak dapat tentukan partikel mana yang mempunyai peta yang betul sehinggalah berlakunya close loop. So menggunakan raw black wellization ni, kita dapat kekalkan setiap partikel dia ada peta dia sendiri sehingga dia buat satu pusingan close loop. Dan bila di close loop, kita dapat tahu partikel mana yang salah dan betul. Dan yang betul kita menangkan, yang salah kita matikan dia. Okay. Cuma masalah dia, bila kita gunakan cara ni, setiap partikel dia ada peta dia sendiri. Bila dia ada peta dia sendiri, dia jadi berat kan. Dia perlukan pakai, macam contohnya ada 30 partikel, seolah-olah kita terpaksa berhenti untuk robot berjalan serentak. Mungkin kita boleh kurangkan bilangan partikel dia dengan kita kecilkan error. Okay. Apa maksud di sini? Kita nampak error daripada robot tu berjalan, iaitu robot tu punya raw odometry dia mempunyai error yang sangat besar. Kita tengok dalam slide awal tadi. Mungkin kita boleh kurangkan error dia. Kita gunakan satu proses dipanggil sebagai scan matching untuk kita betulkan post dia. So scan matching ini basically algorithm dia, jadi sangatlah subjektif di mana kita punya current measurement kita, kita punya LiDAR kita, laser kita, dan juga kita punya peta berdasarkan kita punya bacaan sekarang dengan peta, dapatkan kedudukan robot, pergerakan robot tu, dia gerak robot. So apa beza dia? Sebelum ni kita hanya menggunakan bacaan daripada odometry, di mana berapa banyak tayar dia dah pusing, berapa banyak IM dia dah pusing. So kat situ dia punya error besar. Apa kata kita gunakan scan matching ni untuk betulkan lagi. Macam mana scan matching ni berfungsi? So secara mudahnya macam ni lah. So katakan ni dalam 3D, tapi kita anggap dalam 2D. Okay. Biru ni kita betulkan dia, nampak betul-betulkan dia. Tak betul, kita cantum nama peta yang kita ada sekarang. Kita betulkan lagi, cantum. Gambar baru lagi warna biru, kita cantum lagi nama peta kita. So dia akan berlaku pembetulan dia. Dia pusing sampai dia tepat. Nampak dari pergerakan dia. Sekejap, boleh tengok di sini, nampak? Dia pusing. So kalau dalam scan matching dalam 2D pula, dia akan betulkan kedudukan robot tu. Tak, dia betul. Okay. So sebab 2D
dia 2D yang kita pakai ni dia tak berapa berat. So proses dia sangat cepat. Okay. Minta maaf sedikit meriah di sini. Ya, masa budak-budak bermain. Kita teruskan. Okay. So bila kita guna scan matching tadi, kita punya error daripada kita ambil bacaan bil saja yang odometri saja, kita boleh tengok error. Bila robot kita berjalan, lagi jauh robot kita jalan, lagi besar error. So apa maksud dia? So kalau kawasan error dia sebesar ni, kita perlukan banyak partikel untuk mewakili error yang besar. Okay. So lagi besar dia punya kawasan error ni, so robot ada kemungkinan dia berada di sini, dan mana-mana saja. So ini bermaksud kita perlukan banyak partikel untuk mewakili kedua robot. Dan bila kita perlukan banyak partikel, tak eloklah sebab setiap partikel dia ada dari sini. So apa kata kita gunakan scan matching tadi untuk kita punya U kita, odometri kita. Kita tengok scan matching, dia punya error yang kecil sebab dia ada pembetulan kan. Setiap kali robot tu jalan, dia betulkan, dan kita boleh lihat dia punya error kecil. So apa maksud kalau error dia kecil ni? Maksudnya partikel yang kita perlu pakai lebih sikit sebab kawasan dia hanyalah lebih kecil. So sebab tu kita pakai scan matching. So ini contoh scan matching untuk 2D yang kita boleh tengok. So tadi odometri nampak buruk kan, jadi rosak pada awal tadi. Tapi kalau kita pakai scan matching, nampak cantik je robot tu dapat membuat peta. Akan tetapi walaupun dia cantik, dia still lagi nampak ada gambar di dinding dia. Maksudnya dia ada error dia lagi. So dia tak tepat lah. Kita kena ada kita kena ada particle filter untuk perbaiki dia. So bayangkan ini hanya untuk satu partikel. Kalau kita ada 30 partikel membuat proses yang sama dan kita pecahkan daripada satu kawasan pada kedua robot tu, mungkin kita akan dapat bacaan lebih tepat. Okay. So apa yang kita tahu? Idea dia kita tukar daripada bacaan odometri, wheel punya pusingan dengan IMU saja yang banyak error dia, kita tukar kepada satu yang lebih tepat. Menggunakan cara ni kita dapat bacaan locally consistent. Dia maksudnya kalau robot tu jalan 5 meter ke depan, still error dia sangat kecil kalau berbanding menggunakan odometri saja, raw odometri. Dan ini bermaksud setiap kali robot tu berjalan secara kecil, kawasan kecil dia dah betulkan kecil. So dia punya error dia sangat kecil sebab dia sentiasa berlaku correction. Dan menggunakan cara ni lebih sedikit partikel perlukan disebabkan error dia lebih kecil. Ini dia the best thing. So ini dia dijumpa oleh HML ni. Saya tak pasti channel sebut dia pada tahun 2003. Okay. So sekarang researcher pada 2003 dia perkenalkan benda ni. So daripada kita gunakan U biasa, kita gunakan odometri punya bacaan, iaitu bacaan tayar dan IMU untuk mana robot tu tengok arahan. Dan kita juga gunakan bacaan LiDAR scan matching untuk dapatkan kedudukan lebih tepat. Bila error kat sini rendah, so katakan robot tu berjalan 1 meter ke hadapan dan error dia mungkin tambah tolak 0.1 cm saja, ataupun 0.01 meter kan. So sangat kecil. So bila kita gunakan ni, kita dapatkan bacaan observation dengan mapping punya proses. Bila kita gunakan correction daripada sini lagi, so kita punya error yang banyaknya tadi dia akan jadi lebih rendah lah. So kita ada banyak correction dan tepat. So bila kita ada bacaan yang secepat ini, kita tak perlukan banyak partikel untuk mewakili kedudukan robot. Okay. Dan ini adalah penyelesaian yang sangat
Okey, kita tunjuk macam mana proses kita gunakan 15 partikel saja untuk ditambah benda. Nampak partikel tu dia makin lama makin pecah. Kita kekalkan semua dalam benda ni. Semua kita rasa betul. Tapi bila dia berlaku close loop tadi, baru kita rasa macam dekat sini okey semua betul, dekat sini bila close loop kita nampak macam dari 15 partikel tu 13 salah, 2 yang betul. So kita kata kita matikan 13 tu, kita kekalkan. So bila ada close loop tu pusing balik pada tempat asal dia, baru kita nampak salah dia, kita start assembling, kita matikan yang salah dan jadikan itu. Sebelum tu kita biarkan semua hidup tu. Okey, so bila kita compare dengan apa yang kita dah buat ini, grade 9 dengan odometri tadi, kita pakai odometri saja, nampak peta kita sangatlah salah. Dan kita perlukan partikel dan orang sehingga. Tapi menggunakan grade 9, kita gunakan scan matching. Betul tak odometri kita gunakan scan matching? Kita dapat bacaan yang lebih tepat. Okay, ini adalah pada tahun 2004. Ini memang betul lah. Dan ini yang menyebabkan robot boleh bergerak, menyebabkan robot boleh bergerak dalam environment yang tak ada ni lah. Sehingga kini masih ramai lagi yang menggunakan cara ini untuk selain 2D. Okay. Further improvement. So kita tadi kita dah ada kita punya proposal kita untuk partikel kita nak betulkan sedikit lagi. Lepas tu kita nak resampling. Isu resampling ni, bila kita resample, contohnya kita selalu resample, contohnya kita ada 15 partikel, tapi ada satu je partikel yang betul, 14 yang lain salah. Kita suruh semua jalan, tapi bila kita resample, dia akan secara rawak dia akan matikan partikel dan hidupkan balik. Cuma kebarangkalian partikel yang punya markah tinggi tu, kebarangkalian dia tinggi. Sebab kita bermain dengan kebarangkalian. So bila kita buat banyak kali, kadang-kadang yang betul pun akan mati juga. So what happen? Partikel yang satu yang betul tadi, 14 yang salah lah. Satu yang betul tu kadang-kadang kita tak sengaja kita termatikan dia. Dan kita hidupkan kepada yang salah. So last kita tak ada partikel yang betul, peta kita tak menjadi. So benda ni adalah masalah besar. Dan researcher dapati kita perlu selesaikan benda ni dengan cara kita buat resampling bila masa perlu saja. So bila kita perlu resampling, okay, first tadi ada dua tadi. Satu yang proposal, satu yang resampling. Yang kedua resampling. So proposal, okay, ni contohnya error dari robot kita bila berjalan. Tapi kita tukar proposal. Kalau robot tu berjalan dalam hall ataupun lorong yang panjang, error robot tu mestilah bukan macam ni kan, bukan titik-titik kiri kanan. Sebab kita tahu robot tu mesti berada di tengah-tengah bangunan dia, tidak berada di kiri kanan. So kita akan titik dia akan lebih kepada memanjang ke belakang. Itu satu. So dengan cara tu kita boleh kecilkan ruang di mana ada partikel lah. Kedua, bila dia jumpa dengan dinding macam ni, dia akan jadi satu titik. Sebab kan tadi dia manjang titik banyak-banyak. Tapi bila dia jumpa dinding, aku ada di sini saja. So, dan yang kedua, yang terakhir, kita nak resample kita punya partikel pada masa yang perlu saja, iaitu soalan dia, when should we resample? Ni soalan dia. Sebab kita tak nak matikan partikel yang dia menggunakan formula ini, iaitu ini adalah markah pada setiap partikel dan ini adalah N efficient. N efficient ni bila semua partikel, contohnya kita ada 15 partikel, semua mempunyai markah dari N sama dengan 1 hingga N sehingga 15. Dia punya weight dia setiap satu adalah 1/15. Semua sama. So kalau macam ni weight dia sama dengan 1/15. So kalau semua sama,
and efficient dia akan jadi tinggi. Dia akan jadi satu lah biasanya. So dalam keadaan ini kita tak nak buat resampling sebab kita tak tahu mana partikel yang betul. Semua sama markah. Tapi bila n contohnya 1 hingga 15, semua n yang lain mempunyai markah yang sama, iaitu weight dia sama dengan 1 per 30. Yang lain semua 1 per 30, kecuali n sama dengan 10 dan n sama dengan 9. Contohnya kedua-dua ni mempunyai markah yang tinggi. Contohnya 7 per 15 ataupun 14 per 30. 14 per 30. So nampak ada di kalangan partikel yang banyak ni, yang partikel ni, ada di kalangan partikel ni yang mempunyai markah yang tinggi. So bila markah dia tinggi, n efficient dia akan jatuh. So kalau dalam kes ni, kalau n efficient dia kurang daripada contohnya 0.5%, 0.5, so kita akan do resampling sebab dia akan menunjukkan berlakunya perbezaan nilai partikel dan partikel betul-betul tinggi. Okey, kita tengok bila benda ni. So benda ini dia oleh mathematician, oleh Dodge pada 1998 dan diberikan oleh Arulam Alam. So it's a very so macam mana proses dia, kita boleh lihat di sini lah. Okay. Ini adalah time efficient dia. So kononnya dia punya nilai asal dia 30. Dia ada 30 partikel. Dan semuanya markah dia lebih kurang sama, kecuali bila berlaku proses. Contohnya ini robot dia jalan. Saya guna color lain lah. Dia jalan, dia buat peta. Semua buat peta sendiri. Tiba-tiba dia patah balik sini. Oh, dia tengok berlaku jatuh sangat tinggi sampai dekat dengan sampai separuh, bawah dari separuh, di mana ada partikel yang bila dia terus peta dia tak jadi, peta dia betul, dia tak betul. So dalam kes ni partikel ni mempunyai markah yang mempunyai markah rendah. So ada partikel mempunyai markah tinggi dan rendah. Yang betul bila close loop peta dia betul, markah dia tinggi. Close loop peta dia tak betul, markah dia rendah. So berlaku perbezaan markah antara partikel. Contohnya dua je partikel yang betul. So partikel-partikel yang lain 28 tu kita matikan dia dan kita hidupkan semula pada kawasan partikel yang betul. Lepas tu kita hidupkan pada kawasan partikel yang betul, kita teruskan perjalanan. Okay, kita teruskan perjalanan. Jalan lagi sampai di close loop lagi sekali. Dan yang ni dia ada close loop lagi sekali. So dalam keadaan close loop yang kat sini, dia akan berlaku lagi kejatuhan dia. Dia punya markah disebabkan bila dia tutup balik, oh partikel ni bentuk peta dia salah, so markah dia rendah. So partikel yang satu ni bentuk peta dia betul, so markah dia tinggi. So yang tinggi je lah yang hidup. So bila berlaku ni kita resample sebabkan ada partikel yang betul dan ada partikel yang salah secara jelas. So itulah n efficiency-nya. So keseluruhan proses tadi, SLAM tadi, dengan n efficient, dengan strand matching kita semua tu, kita gabungkan semua dia. So dia rantai. Okay. Ni di makmal Intel Lab, digunakan 15 partikel dan digunakan komputer 2.88 GHz. Resolution dia 5 cm besar setiap kotak tu. Dan resolution map yang terakhir dia 1 cm, sangat tepat, cantik. So ni peta dalaman bangunan dia dapat, memang cantik lah. Dan ini adalah proses dia pakai
pakai 15 partikel tu, kita tengok proses tu. So 15 merah semua kita kekalkan sampai di close loop. Dia datang dari tempat asal dia. Oh, yang salah dimatikan dan dihidupkan yang mana yang betul saja. So dia buat lagi proses. Dia jalan, dia besar. Bila dia nampak ada berlaku pembetulan, dia matikan yang salah dan dia resample baliklah dia mana yang nampak betul saja. So dengan cara ni dia dapat kekalkan partikel yang betul dan dia dapat letak partikel pada kawasan yang betul saja. Contohnya partikel satu dia betul. Okey, sekarang dia betul close loop. Okey, kita pakai partikel satu. Tapi bila partikel satu berjalan, error dia makin besar kan. So dia perlukan banyak partikel. So daripada satu dia jadi 10 contohnya, pada partikel satu punya kawasan dia jalan. Dari 10 tu okey, satu ni je yang betul. 9 yang lain salah, 9 yang lain mati. Dan kita teruskan dengan satu partikel yang satu. So dia macam survival the fittest lah. Siapa yang sentiasa betul dia hidup. Dan yang salah akan mati. Dan akhirnya kita ada betul yang cantik. So ini daripada framework universiti. So framework ni Cyrus Stachnis dia punya dalam slide dia. So dia menunjukkan robot ni dia buat jalan outdoor kat luar bangunan. So nampak ni macam kawasan rumput semua kan. So ni luar bangunan. Ini adalah bentuk luaran bangunan. So ni semua kawasan luar buset. Besar 1.75 km. So kita bolehlah nak buat robot dia ikut diri ke apa. So sebabkan kawasan dia besar, kita kena pakai lebih besar lah dia punya resolution. Dan kita kena pakai partikel yang lebih besar, lebih banyak. Sebabkan kawasan dia lebih besar, error dia lebih pelbagai. So kita tentukan lebih banyak partikel lah. Dan hasilnya sangat cantik. MIT Gideon Court pun dia pernah try, dia panggil the infinite corridor data set. So infinite ni macam ni gambarnya. Nampak koridor dia panjang, lepas tu sama. So robot tu dia menjadi pening. Aku ni ada gambar. Tapi menggunakan cara partikel filter ni, nampak walaupun koridor yang panjang-panjang ni, dia still lagi dapat buat peta robot yang cantik. Okay, ni kita tengok infinite corridor. Okay. So dengan cara ni kita dapat menghasilkan peta robot yang sangat cantik. Dan kita nak pakai this process yang di dalam terus kita panggil dia sebagai GMAP. Okay. So basically kita menggunakan satu idea dipanggil raw blood coagulation, iaitu fast SLAM yang sangat cepat. Kita gunakan grid map dalam chapter 5 itu. Kita gunakan particle filter dalam chapter 4 itu. Kita gabungkan chapter 4 dengan chapter 5 itu. Itu jadikan satu dinamakan sebagai grid SLAM. Okay. So kita gunakan, kita dapat tahu bahawa kalau kita gunakan raw audiometry, iaitu bacaan cahaya dan juga bacaan dia tak tepat. Kita dapatkan bacaan scan matching, mendapatkan kedudukan robot yang lebih tepat. Oleh itu kita tak perlu pakai terlalu banyak partikel. So scan matching per partikel. So bila scan matching kita lebih tepat. Dan kita tahu bila kita guna sedikit partikel, kita tak nak selalu ada sampling, takut dia akan matikan partikel yang elok. So kita akan hanya melakukan resampling bila diperlukan saja. So dengan cara ni kita dapat menghasilkan satu SLAM yang terulung lah sekarang ini dari GMAP yang banyak orang guna sehingga sekarang. So saya harap semua dapat mempelajari sedikit daripada sesi chapter 6 ini dan juga cuba bertanya jika ada yang tidak faham lah. Okay, sekian, terima kasih. Oh, saya lupa, ini sebahagian buku yang kamu boleh dan juga paper-paper yang digunakan dalam penerangan proses SLAM ini. Basically slide ini kita dapat daripada Probabilistic Robotics punya buku yang saya share kepada kamu. Okay.